Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah wassalamu alhamdulillah wassalamu alhamdulillah ala kulli hali wa kulli nikmatin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Iftah alaina futuhal arifin wa razuqna fahman nabiyyin wa ifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Apa kabar semua? InsyaAllah petang ini saya berkongsi dalam ibrah dari doa. Berbincang untuk petang ini insyaAllah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang ni insyaAllah kita akan bincangkan doa yang ringkas dan mudah untuk kita amalkan, insyaAllah. Ini mudah untuk kita amalkan, doa yang ringkas. Jadi semua yang dikasihi Allah Ta'ala yang bersama petang ini, insyaAllah, sementara nak menunggu berbuka puasa kan, sementara membantu rumah kita, membantu untuk buat persiapan berbuka puasa ni, insyaAllah kita ambil masa sekejap. Saya ambil masa semua untuk sama-sama kita beramal dengan doa. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, doa yang nak dibincangkan petang ini iaitu doa untuk beroleh rumah yang luas, lepas tu keberkatan dalam rezeki. Baik, insyaAllah. Dan seperti biasa, dalam perkongsian ibrah dari doa ini, saya ajak semua yang bersama dengan saya, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Kenapa ya? Kerana yang bermohon itu adalah diri kita. Boleh? Yang bermohon itu diri kita. Sekiranya semua yang bersama dengan saya sekarang ni hanya kadar mengaminkan saja, ku amin tu tak berapa nak bersungguh sangat. Kalau kita baca ni ada seronok, ada seronok kita sama-sama membaca. Boleh ya? InsyaAllah. Baik. Waktu yang singkat ini, ringkas ini, sama-sama baca doa, kemudian kita ibrah sedikit. Boleh ya? InsyaAllah. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sama ya. Mudah-mudahan suara saya jelas untuk didengari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli zambi. Allahumma ghfirli zambi. Wa wassi'li fi dari. Wa wassi'li fi dari. Wa barik li fi rizki. Wa barik li fi rizki. Baik, lagi sekali, insyaAllah. Masing-masing baca. Yang ni doa ni, ini antara doa yang terbaik juga ni. Doa yang ni selalu dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat Ahmad. Kita baca sama-sama. Mudah-mudahan kita ibrah nanti, semua yang kita aminkan ini, yang kita doakan ini, Allah makbulkan. Lebih-lebih lagi di bulan yang penuh keberkatan ini, yang Allah insya-Allah mudah dari sudut makbulnya doa kat diri kita semua, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita, yang baru bersama pun, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dhanbi. Allahumma ghfirli dhanbi. Wa wassi'li fi dari. Wa wassi'li fi dari. Wa barik li fi rizki. Wa barik li fi rizki. Bismillah. Baik, kita ibrah. Allahumma ghfir li dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma ghfir li zambi.
Ya Allah, ampunilah dosaku. Baik. Apa lagi yang kita nak dengan Allah Ta'ala? Melainkan kita mohon sungguh-sungguh adalah dimaafkan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, selama ada sengaja atau tidak disengajakan. Dan bulan yang penuh keberkatan ini yang kita nak sangat-sangat, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang selalu kita dengar. Dan kita juga sekarang ni memohon dalam berhajatnya kita kepada Allah Ta'ala dan mudah untuk dimakbulkan doa-doa kita adalah yang mana dosa-dosa yang ada dalam diri kita ini, dosa-dosa yang telah kita lakukan, Allah maafkan. Saat itu kita berada dalam fitrah, maka saat itulah Allah Ta'ala, insya-Allah, kita meyakini Allah senantiasa memakbulkan doa hamba-hambanya. Cumanya bezanya kita ni, makbulnya doa di antara kita semua ni berbezalah. Ada yang Allah Ta'ala makbulkan dengan segera. Ada yang Allah makbulkan dilewatkan. Ada yang Allah makbulkan di akhirat nanti. Di dunia kadar rezeki yang telah Allah tetapkan. Okay. Namun pengampunan ini, pengampunan atas dosa yang kita lakukan, yang kita nak dimaafkan, diampunkan saat kita di dunia ni lagi. Sebab apa? Sebab kita saat berakhirnya nanti kehidupan kita, dan saat itu kita berkumpul semua sekali di akhirat nanti. Andai kata ada di antara kita ini dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Ta'ala, Allahu Akbar, maka saat itu kita berada dalam kerugian yang besar di akhirat nanti. Karena itulah kita mohon kepada Allah SWT, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Okey. Boleh yang bersama dengan saya petang ini kita bicara ibrah daripada doa siri yang ketiga dah kan. Doa yang ketiga dah kita ni. Ni kan. Doa ringkas, padat, mudah dan padat. Memang masya-Allah tabarakallah. Sama-sama kita beramal. Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Mohon keampunan daripada dosa ni, hadirin boleh tengok dalam surah Nuh. Yang ini bicara tentang doa, yang mana dalam surah Nuh ni ayat ke-10 hingga ayat ke-12 ni, ini yang saya belajar, yang saya dapat daripada madrasah Darul Hasani di Jalan Kebun. Mudirnya Tuan Guru Ustaz Nik Bakri dan mursyid kami Syekh Yusuf Mahyudin Bakhur Al-Hasani. Dia menganjurkan dan menggalakkan agar sebelum kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca daripada surah Nuh ni ayat ke-10 hingga ke ayat 12. Yang mana masya-Allah tabarakallah, ibrah daripada surah ni memang dahsyat juga. Ayat-ayat Allah Taala, doa Rasulullah, semua dahsyat-dahsyat belaka sebenarnya. Sekarang ni cara kita nak beramal. Dan itulah saya baca sepintas lalu namun tidak diibrahkan. Cuma nak bagi tahu je sebelum kita melafazkan astaghfirullahalazim, sebelum kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dianjurkan untuk membaca firman Allah Taala daripada surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa baninin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Cari kerja rumah petang ini. Tengok apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Lepas tu kita beristighfar. Tabarakallah sang khaliqin. Kita mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Baik, seterusnya. Kita mohon apa tadi? Allahumma ghfirli zambi wa wassi'li fi dari. Kita mohon, ya Allah, luaskanlah rumahku. Rumah dar, rumah tempat tinggal, rumah tempat menginap, tempat menetap. Maka kita mohon, sekiranya kita mohon kepada Allah Ta'ala dari sudut faham kita adalah rumah, maka kita mohon wasi'li fid dari, ya Allah lapangkanlah rumahku. Maksudnya
bukan kadar lapang dari sudut fizikal rumah itu sendiri, rumah yang kecil, kita mohon ya Allah Ta'ala luaskan. Maksudnya penambahan rezeki kat atas diri kita, dapat kita buat renovation kat atas rumah, luas. Atau rumah dilapangkan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita. Mana tempat tinggal kita? Lapang dari sudut mana? Lapang dari sudut, orang kata apa ya? Ketenangan dia dari sudut lapang dada kita, dari sudut kita apa lagi, kita nak manakan dari sudut luasnya rezeki sekejap lagi, cuma dari sudut selesanya dia, walaupun rumah kita kecil, namun rumah itu adalah rumah yang dilimpahi keberkatan dan ketenangan. Allah lapangkan dari sudut minda kita, luasnya pekerjaan kita, apa saja yang kita harapkan, yang kita mohon, agar tempat tinggal kita itulah tempat yang membawa ketenangan ke atas diri kita. Itu walaupun rumah itu kecil, namun saat Allah Ta'ala limpahkan rezeki kita dengan kita mohon wawassa'ni fid dari, ya Allah luaskanlah, lapangkanlah rumahku, maka Allah rezekikan, menyebabkan kita boleh buat renovation rumah kita bertingkat-tingkat. Contoh dan lebih luas, keadaan itu lebih lapang. Menerima kunjungan tetamu pun kita seronok, dan anak-anak boleh duduk dengan baik. Kita syukur kepada Allah Ta'ala. Kelapangan dari sudut mana sekalipun, kita mohon kepada Allah Ta'ala wawassa'li fid dari. Sekiranya fokus tadi, sekiranya kita fokus kepada rumah, maka kita mohon agar tempat tinggal kita, tempat menginap kita, Allah lapangkan, Allah luaskan. Baik. Yang ketiga, wabarik li fir rizki, dan berkatilah rezeki yang engkau limpahkan ke atas diriku ini ya Allah. Keberkatan atas rezeki kita. Semua yang dikasih Allah Ta'ala. Bab rezeki wa yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Hak ni hadirin semua sekali yakin bahawa rezeki Allah telah tetapkan. Allah telah tetapkan tanpa batasan kat atas diri kita. Wa ima rezeki mana sekalipun yang kita dapat, kesihatan, keuangan, ketenangan, tadi dilapangkan, itu juga rezeki. Dan apa sahaja yang menggambarkan satu keluasan, satu perkara yang kita berolehi. Masya Allah, tabarakallah. Maka semua yang dikasih Allah Ta'ala, kita nak keberkatan. Antaranya pepatah, kata-kata hikmah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana dia mengatakan keberkatan sebuah rezeki itu seumpama kita menyiram air ke atas tanah. Tanah itu meresap air itu, lembabnya tanah itu, dan tersebarnya kesan daripada air yang tumpah di atas tanah itu, maka itulah lambang keberkatan sebuah rezeki. Malah bertakung pula di atas tanah itu, itulah lebihan daripada rezeki yang boleh kita agihkan. Lambang sebuah keberkatan. Sekiranya air itu tumpah di atas tanah atau disiram ke atas tanah, meresapnya air itu tanpa meninggalkan bekas, walaupun pernah tumpah air ke atas itu, namun tidak meninggalkan bekas, maka itulah lambang bahawa rezeki kita banyak mana dapat pun Allah tidak berkatinya, menyebabkan tidak membawa ketenangan, tidak membawa kepada rezeki itu yang dapat kita agihkan. Mungkin disebab rezeki juga kemewahan yang dilempahkan itu menyebabkan macam mana pergaduhan di antara keluarga, perebutan harta benda, wallah ta'ala alam. Namun lambang sebuah keberkatan, sebuah rezeki itu, walaupun sedikit dia mencukupi, walaupun dia sedikit dia memadai, memenuhi keperluan. Masya Allah, tabarakallah. Hijau background Ustaz. Masya Allah suami, tabarakallah, ini rezeki saya. Dapat live dengan sahabat-sahabat semua, keluar sikit daripada kawasan rumah, sebelah rumahnya sebenarnya pun tempat cucuk tanam sikit, dapatlah hasil bumi kan. Ada burung ke, cili ke, yang cili kecil-kecil kan. Okay, baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Rezeki, baik, rezeki. Maka ini yang perlu kita maklum, kita mohon kepada Allah Ta'ala di petang yang penuh keberkatan ini juga, di bulan yang penuh keberkatan ini adalah wabarik li fi rizki. Kita mohon rezekiku ini ya Allah engkau berkatilah, kerana keberkatan ada pada masa, keberkatan ada pada tempat,
keberkatan ada pada orang, keberkatan ada pada bulan, macam bulan Ramadan penuh keberkatan, hari Jumaat penuh keberkatan, waktu duha, waktu qiyam, waktu malam, sepertiga malam ada keberkatannya pada seseorang itu, lebih lagi kepada kedua ibu bapa kita, dia ada keberkatannya. Maka setiap daripada keberkatan yang ada ini, kita ambil ruang dan peluang, saat itu kita berdoa wa barik li fi rizqi. Okey. Baik. 3 perkara yang kita minta tadi. Apa dia tadi? Allahumma ighfir li zambi wa wassi' li fid dari wa barik li fi rizqi. Tabarakallah sanul khaliqin. Kita mohon yang mana doa yang telah kita kongsikan sebelum ini, ada sewaktu kita berdoa dengan keadaan khusus, dan ada pula doa yang kita boleh lafazkan jauh di sudut hati bila-bila masa sahaja di atas kelapangan yang kita ada, sambil-sambil buat apa. Contoh. Ini antara yang selalu diajar oleh ibu bonda saya sendiri dan diajar oleh guru. Macam mana ya? Contoh. Waktu petang begini contoh. Kita melihat suatu daripada keindahan Allah Ta'ala. Tengok langit yang cerah, tengok pemandangan yang hijau. Kita datang saat itu memuji kebesaran Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah, saat itu kita puji Allah Ta'ala dengan segera kita melafazkan wa barik li fi rizqi ya Allah. Contoh. Saat kita melihat tadi kebesaran, kita ingat doa ini, atau ingat doa yang telah saya kongsikan sebelum ini, terus lafazkan Allahumma ighfir li zambi ya Rabbi, Allahumma ighfir li zambi ya Rabbi. Contoh. Wassi' li fid dari ya Rabbi. Contoh. Pagi tadi waktu duha pagi tadi, saya di sinilah, tak semena-mena turun hujan. Tabarakallah, terkejut saya. Matahari cerah benderang, terang benderang, turun hujan dekat masjid yang saya i'tikaf, dekat dengan kawasan rumah ni juga. Tengah-tengah waktu duha itu, terang benderang, saya sampai keluar dan melihat suasana. Tengok awan yang bawa hujan tu ada tak berdekatan. Ngintai-ngintai saya. Saat itu hujan turun. Masya Allah, tabarakallah, dengan cahaya matahari yang terang benderang. Terus keluar pada mulut, Allahumma shfi mardana, ya Allah sembuhkanlah penyakit kami semua. Wa anzil alaina rahmatan syifaan wa hudan wa rahmah. Mari terus satu perkataan, ya Allah turunkanlah kepada kami kesembuhan, keberkatan, apa yang kita nak tadi. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana keadaan kita dengan virus yang Allah Ta'ala uji kita semua ni, bila saat rahmat Allah Ta'ala turun, saat itu datang satu perkataan, terus mendoakan Allahumma ighfir lana. Tapi saat tadi saya berdoakan Allahumma anzil alaina rabbana dawaan wa shifaan wa barakatan wa rahmah. Ya Allah turunkanlah ke atas kami ke semua ini kesembuhan, hudan petunjuk daripadamu ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nilai sebuah keberkatan waktu itu. Dengan hujannya turun, dengan penuh keberkatan waktunya pula, waktu duha, kita manfaatkan sebaik mungkin. Ini antara perkara yang perlu kita cakna. Ambil maklum. Maksudnya dalam perjalanan kita bawa kereta, melihat awan yang begitu indah, cantik, kita puji Allah, subhanallah, cantiknya. Saat itu doa. Doa apa yang kita tahu. Selain daripada doa yang saya kongsikan, dah masuk 3 daripada doa yang telah dikongsikan, mungkin ada doa peribadi semua sahabat-sahabat yang bersama dengan saya dan yang menonton selepas ini pun, jangan lepaskan peluang. Itu yang paling utama. Jangan lepaskan peluang. Kerana keberkatan ini dia ada pada masa, dia ada pada tempat, dia ada pada orang. Tabarakallah. Ada waktunya. Maka manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi petang ini, semua yang dikasih Allah Ta'ala dengan kicauan di belakang saya. Dengar tak bunyi burung berkicauan tu? Ini untung ni PKP dekat kampung ni. Saya dekat kampung Kelantan. Masya Allah. Okay. Maka suasana ini, kita mohon kepada Allah SWT suatu doa yang kita nak untuk diri kita. Kerana baginda ditanya oleh sahabat, kerana membaca, dilafazkan doa ini, Allahumma ighfir li zambi wa wassi' li
fid dari wa barik li fi rizki. Mengapa doa ini banyak kali dibaca olehmu wahai Rasulullah? Sahabat tanya, kenapa doa ini banyak kali dibaca olehmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah ada sesuatu yang lain yang kamu cintai? Adakah ada sesuatu yang lain kamu cintai? Nak bagi tahu apa? 3 perkara ini kan kita cintai, kita nak sangat. Kita nak bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, duduk dalam nilai ketakwaan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Ta'ala. 3 perkara ni dia nak. Kenapa? Inilah kecintaan manusia. Ada orang manusia, kita ni mencintai tempat tinggal yang baik, rumah yang besar. Ada yang tak suka dengan rumah yang besar. Mesti ada kan? Mesti orang cinta. Mesti orang nak rumah yang besar. Rumah yang lapang, rumah yang selesa. Mesti nak kan? Ini. Ada benda lain yang kita nak cintai. Banyak lagi kan? Al-mal wal banu. Zinatul hayat. Perhiasan di dunia ini. Tapi kena ingat. Ada perbahasan yang khusus. Namun nak bagi tahu apa dia? 3 perkara ini didambakan, diharapkan, orang yang beriman dan bertakwa nak sangat perkara ni. Dia nak dirinya diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia nak tempat tinggal dia yang lapang, yang luas. Kemudian dia nak rezekinya diberkati. Maka semua yang dikasih Allah Ta'ala, ringkas petang ini, macam panjang pula saya berkongsi petang ni. Dah pukul apa ni? Kan 5.45 dah kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi semua dikasih Allah Ta'ala. Mudah-mudahan perkongsian ibrah dari doa siri yang ketiga ini. Siri yang pertama boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok dekat Facebook. Saya boleh bacakan dan mudah-mudahan jadikan dia amalan. Allahumma inni as'alukal Allahumma inni as'alukat taqwa wal Allahumma salli ala Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina fawal ghina. Itu yang pertama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Itu yang pertama. Dah diibrahkan. Yang kedua, semalam saya kongsikan Allahumma alhimni rushdi wa'izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa'izni min syarri nafsi. Yang tu petang semalam dan saya ibrahkan, saya sentuh sedikit lagi kenaan doa yang kedua tadi dalam kuliah subuh pagi tadi. Dan ada yang minta supaya doa ini diibrahkan lagi, dipanjangkan sikit lagi. InsyaAllah ada kelapangan. Seperti saya maklumkan, setiap daripada doa-doa yang saya kongsikan, lazim saya akan kongsikan dalam siri kuliah-kuliah yang seterusnya saya akan sentuh. Kemudian petang ini, insyaAllah petang ini sama-sama kita amal ya. Kita baca sama-sama lagi sekali sebelum kita berakhirnya, tutupnya majlis kita petang ini. Jom kita baca lagi sekali sama-sama doa untuk diri kita dan jadikan amalan untuk diri kita. InsyaAllah doa yang ringkas, mempadat dan menjadi kecintaan kita. Dan yang doa ini juga banyak dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah tempat tinggalku atau rumahku, dan berkatilah rezekiku. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana bersama dengan saya petang ini, ibrah dari doa. InsyaAllah ketemu lagi dalam ibrah daripada doa yang ringkas, padat, kesannya Masya Allah. Maka orang yang beriman sentiasa meyakini setiap daripada lafaz baginda Rasulullah Muhammad SAW penuh dengan keberkatan, dan setiap doa yang diajarkan kepada sahabat dan diajarkan kepada umatnya, kita ini umat Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk maslahah umatnya. Kerana cintanya Rasulullah Muhammad SAW ke atas diri kita, maka ditinggalkan doa-doa
sunnahnya dan segala apa diwariskan kepada kita suatu perkara yang amat berharga dan hebat. Dan itu semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kita jumpa lagi untuk ibrah dari doa untuk siri yang seterusnya. Mohon maaf daripada saya. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.